saleh. Dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita satu taman daripada taman syurga-Nya, dan tidak dijadikan kubur kita satu lubang daripada lubang neraka, dan sampai ke kubur kita sesuatu yang insya-Allah yang menggembirakan kita di hari akhirat daripada amalan saleh yang kita lakukan di dunia ini. Dan tidak lupa juga niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini di antara maghrib dan isya. Dan juga tuan tidak dilupakan saudara dan saudari kita yang ada di Gaza. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, Allah Subhanahu wa taala merahmati kanak-kanak orang tua, wanita dan seumpamanya, berikan keselamatan dan diangkat segala keberitaan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini, di tahun yang baru ini, kita akan mulakan kitab Husnul Ta'amul Bainan Nas. Husnul Ta'amul Bainan Nas. Husnul maknanya baik, Ta'amul makna pergaulan, Bainan Nas di antara manusia. Maknanya pergaulan yang baik di antara manusia. Ini dikarang oleh seorang alim, namanya Syekh Ahmad Anjur Ar-Rifai rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Baik, dalam kitab ini dia kata muamalatun nas. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini khitab ataupun satu ucapan yang ditujukan kepada manusia. Wahai manusia, inna, sesungguhnya kami. Kenapa dengan plural? Kenapa dengan jamak? Kami makna di sini ialah Allah. Sesungguhnya akulah maknanya. Tapi kenapa kami di sini dengan lafaz jamak? Jamak di sini namanya jamak ta'zim, jamak pengagungan. Maknanya didatangkan dalam lafaz plural menunjukkan betapa agungnya yang sedang memberi khitab. Kadang-kadang orang Melayu pun juga dia pergi seorang. Dia pergi ke jabatan seorang-seorang, dia kata kami datang. Dia ada kiri kanan, dia seorang. Dia kata kami itu kadang digunakan untuk pengagungan, membesarkan, memuliakan. Jadi macam itu juga dalam konteks Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna apa? Sebab litta'zim, untuk memuliakan. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak, ada terdiri ada lebih daripada satu, bukan. Ini makna inna. Inna ni maknanya sesungguhnya akulah juga. Sesungguhnya kami dengan artinya satu lah, dengan artinya esa. Khalaqnakum min zakarin, kami jadikan kamu ni yang terdiri daripada zakar, lelaki, wa unsa, yakni perempuan. Allah jadikan manusia ini ada di antara mereka lelaki dan perempuan. Di sini yang dimaksudkan dengan lelaki, dengan kesepakatan ulama, dengan tidak ada khilaf, ialah Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Dan yang dimaksudkan dengan wanita atau perempuan dalam ayat ini, dengan sepakat ulama dan tak ada khilaf, yang dimaksudkan dengannya ialah Hawa. Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan Adam bin turab. Allah Ta'ala ciptakan Adam ini daripada tanah. Amma Hawa fa khuliqat min dhil'i Adam. Adapun Hawa, Allah ciptakan dia daripada tulang rusuknya Adam alaihi salatu wasallam. Adapun zuriat Adam dengan Hawa yang datang setelah itu, melainkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, seluruh mereka itu Allah ciptakan mereka min ma'in dafi', daripada air an-nutfah, mani lelaki dan mani perempuan. Air lelaki, air perempuan. Jadi mani lelaki dan mani perempuan yang bergabung yang disebut dengan nutfah. Melainkan Nabi Isa alaihi salatu wasallam,
menjadikan dia dengan ada ibu dengan tanpa bapa. Maka di sini Allah berfirman bahawa Dia yang menciptakan kamu min zakarin, daripada lelaki dan perempuan. Yang ini Allah yang menciptakan Adam dan Allah yang menciptakan Hawa. Adam ni kenapa dinamakan dengan Adam? Kerana ianya tanah, asal dia tanah, dia sebab namanya Adam. So Adam tu artinya tanah. Jadi Hawa ni rujuk kepada tulang rusuk. Dia diciptakan daripada tulang rusuk. That's why nama dia Hawa. Dan ini dengan ijma' ulama. Siapa yang kata makna ini? Al-Imam Al-Qurtubi, dia nukilkan ijma' bahawa yang dimaksudkan dengan lelaki dan perempuan di sini ialah Hawa dan Adam alaihi salatu wassalam. Ada satu lagi ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu, yakni Allah yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu. Di sini apa makna Allah ciptakan manusia yang banyak ini daripada jiwa yang satu? Ini rujuk kepada zuriat Adam. Anak zuriat yang datang daripada perkahwinan Adam dan Hawa. Mereka itu berasal daripada Adam. So jiwa yang satu itu maknanya Adam. Dan sepakat ulama tidak ada khilaf. Yang dimaksudkan dengan jiwa yang satu itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan daripada Adam wa khalaqa minha zawjaha, daripada jiwa itu yakni Adam, Allah ciptakan pasangan dia, dan pasangan dia ialah Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada Hawa dan Adam Allah Ta'ala ciptakan banyak lelaki dan banyak perempuan. Diambil makna daripada ayat ini, kata para ulama, bahawa bila Allah berfirman wa batha minhuma, Allah kembangkan daripada Hawa dan Allah sebarkan, kembangkan di antara Hawa dan Adam manusia lelaki dan perempuan yang banyak. Berarti Adam Abul Bashar, Adam ni bapa bagi sekalian manusia. Itu maknanya. Dan berdasarkan ini, ia adalah ijma' dan tidak ada khilaf. Dan berhati-hati dengan satu teori yang disebut dengan teori Awalim. Pernah dengar nama teori Awalim? Teori yang mereka kata there is Awalim, ada Adam selain daripada this Adam. Adam ada Nabi Adam, bapa bagi manusia ni. Dia kata sebelum Adam tu ada Adam lain, sebelum Adam tu ada Adam yang sebelum tu, sebelum Adam tu ada Adam yang lain lagi, and then ada Adam yang lain lagi, sehingga tidak ada penghujung. Ini adalah pendustaan terhadap dalil Quran. Ini disebut oleh sebahagian orang etis dalam membahaskan ilmu sains, dan disebut oleh sebahagian ajaran sesat. Maka hati-hati, tidak ada dipanggil dengan teori awal ini, tidak ada dalam Islam. Islam mengatakan bahawa makhluk yang pertama Allah cipta ialah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan Adam inilah yang pertama dan tidak ada sebelumnya. Kita tak kata sebelum itu tidak ada makhluk. Adam adalah makhluk ataupun jenis makhluk yang paling akhir Allah Ta'ala cipta. Dari sudut manusia ni, manusia ialah jenis makhluk yang paling akhir. Allah ciptakan sebelumnya air, dan setelah Allah Ta'ala ciptakan air, Allah Ta'ala menciptakan Arash, dan Arash Allah Ta'ala ciptakan daripada air. Dan setelah Allah Ta'ala ciptakan Arash, Allah Ta'ala ciptakan Allah Ta'ala ciptakan Lauhul Mahfuz, yang ketiga. Dan yang keempat, Allah Ta'ala ciptakan Al-Qalam. Dan setelah itu Allah Ta'ala ciptakan 7 langit dan bumi. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi dan isi kandungan di dalamnya. So Allah Ta'ala ciptakan sebagai berlaku setelah apa itu berlaku malam dan siang. Dan Allah Ta'ala ciptakan di dalamnya matahari, bulan, bintang. Dan
Allah Ta'ala ciptakan jin ada sebelum manusia lagi, dan Allah Ta'ala ciptakan binatang ada sebelum manusia lagi. Maka jenis makhluk yang paling akhir ialah Adam alaihi salatu wassalam, dan datang setelah itu zuriat Adam alaihi salatu wassalam. Tapi tidak ada manusia sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam mengikut syarak. Maka orang-orang yang dia kata hari ini kami jumpa fosil di beberapa tempat, dan mereka kata kami mendapati bahawa umur fosil ini sekian-sekian. Alat mana dia guna? Alat apa dia guna? Dan ukuran itu setebal mana? Dan itu dia akan kekal sebagai teori dan pendapat biasa yang tidak boleh menangkal fakta yang ada dalam Al-Quran. Sains ni bila dia menyokong fakta Quran, kita terimalah. Jika dia menyalahinya, kita tidak menolak Al-Quran demi nak mengangkatnya. Al-Quran tetap fakta dalam semua keadaan, tetapi sains, terutama apabila diungkap dan dibicara oleh orang etis, kita terima jika dia menebati dan menyokong fakta yang ada dalam Quran. Jika tidak, kita tidak akan menolak Al-Quran dan terima teori-teori biasa yang ada di dalam sains yang kadang-kadang bercanggah dengan pendapat mereka di antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang datang Dato' di pengakhiran hujung dunia ni menolak semua teori-teori dulu. Dia tolak teori Newton, dia tolak teori-teori yang zaman dulu mereka sebut. Hari ini mereka tolak teori Darwin, mereka pula tolak teori-teori yang mereka cakap zaman-zaman dahulu. Akhirnya mereka tarik balik. Jadi intilah kita pegang pendapat mereka. Kita sentiasa untuk pegang pendapat yang ada dalam Al-Quran dan hadis kerana ia fakta. Adapun dalam sains kita terima, tak menolak. Tetapi jika dia bertepatan dengan Quran, bila bercanggah dengannya, kita pegang Al-Quran sepenuhnya, kerana Al-Quran fakta zaman dulu, kini dan selamanya sehingga ke hari kiamat. Dan Allah jamin ianya kekal sampai hari kiamat. Dan Allah berfirman di dalam ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Maka takwa ini ialah menjadi piawaian dan ukuran dia yang mulia pada Allah Ta'ala. Bukan kerana dia berada dalam mana-mana kabilah. Saya daripada bangsa sekian-sekian, that's why jadi mulia. No, bukan itu. Dalam agama kita tidak mulia. Sama ada bangsa Arab, sama ada bangsa Melayu, sama ada bangsa Cina, ataupun India, ataupun Pakistan, ataupun Bangladesh, ataupun Dagestan, atau apa-apa bangsa sekalipun, melainkan dengan Islam. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum, Allah muliakan kita dengan agama Islam. Kaum Melayu dulu, kalau tanpa datangnya Islam, seperti di mana orang Arab sebelum datangnya Rasulullah, penduduk di negara Arab sebelum datangnya Rasulullah, di sekeliling Kaabah penuh dengan berhala. Bahkan di dalam Kaabah berhala, dan mereka menyembah berhala orang-orang Arab di zaman itu, sehingga tetap baginda Rasulullah dan peluk Islam umat orang-orang mukminun, maka orang muslimun di negara Arab jadi afdal, jadi mulia kerana Islam. Dan begitu juga tanah Melayu bila datang. Antara Syekh Saifuddin Al-Abbasi bila dia datang ke Thailand pada ketika itu, dan peluk Islam ada Thailand, dan rakyat Thailand peluk Islam, dan Islam mula masuk ke Kelantan, ke Terengganu, dan melalui Jalan Melaka juga, maka mula Islam berkembang. Maka jadilah bangsa itu mulia kerana agama, bukan kerana bangsa, bukan. Dan juga tempat tidak mensucikan siapa. Asal mana? Asal Kelantan. Asal mana? Terengganu. Asal mana? Asal di Mekah. Hatta di Mekah pun dia takkan jadi mulia semata-mata lahir di Mekah, ataupun lahir di Madinah, takkan jadi mulia semata-mata lahir di sana. Kalau dia orang fasik, kalau dia seorang berdosa. Jadi kata ulama kita, sesungguhnya bumi tidak akan mensucikan sesiapa, sesungguhnya kabilah itu dia tidak akan mensucikan sesiapa. Maka ini disebut oleh ulama, laisal ardu tuqaddisu ahadan
wa innama yuqaddisu rajula amaluhu. Sesungguhnya tanah tidak akan mensucikan sesiapa pun. Tak boleh kita nak mendendamkan asal kita daripada mana. Yang suci ini ialah amalan itu. Amalan itu yang akan sucikan kita daripada bangsa mana sekalipun, daripada masyarakat mana sekalipun. Tapi bila orang itu dia agamanya Islam, amalannya saleh, maka dia akan jadi mulia. Lalu kata pengarang kitab, al-ususu al-awwaliyatu lit-ta'amul as-salim ma'an nas. Asas yang paling utama dalam mempergauli dengan pergaulan yang baik dengan manusia, apa dia? Kata dia, at-ta'amulul husnu bainan nas huwa ma kana min ta'amulin ala hasab syari'ati wa ala asas din. Dia kata di sini, asas pergaulan yang baik di kalangan manusia ialah pergaulan yang berdasarkan syarak dan berdasarkan asas agama. Maka kalau sekiranya pergaulan itu berdasarkan syarak, maka inilah asas dalam setiap hubungan. Dan kalau sekiranya hubungan itu di atas asasnya akidah, maka itulah dia hubungan yang kuat dan erat yang diajar, yang perlu dibina. Cuma kata ulama, bila kita kata setiap manusia berdasarkan asas agama, ini mengikut situasi setiap individu. Kerana ada ibu, dia ada hak sebagai seorang ibu. Bila kita bergaul dengan seorang ibu, kita tak boleh buat dia macam isteri kita. Maka hak ibu tu mesti dipenuhi. Sebagai dia seorang ibu, dia takkan sama dengan isteri kita. Maka kalau dia seorang isteri, bagi dia hak-hak ke atas dia yang wajib kita laksanakan ke atasnya. Dan kalau dia jiran, muamalat dengannya berbeza lagi. Sebab itulah kata para ulama, berdasarkan syarak. Syarak ajar macam mana? Kalau dengan ibu, macam mana ta'amul, macam mana muamalat dengannya. Maka kalau sekiranya dengan isteri, ataupun isteri dengan suami, macam mana muamalat dengannya, pergaulan dengannya. Ini dalam kitab ini dia menyebut tentang perkara ini. Dan dengan jiran, macam mana muamalat dia dengan jiran yang dianjurkan oleh syarak. Wadhaif, kalau dia adalah tetamu kita, macam mana kita nak bermuamalat, kita nak bergaul dengannya sebagai dia tetamu. Apakah hak yang kita perlu sediakan sebagai dia seorang tetamu. Al-gharib, al-gharib ni warga asing. Warga asing, kalau kita jadi warga asing ataupun dia jadi warga asing, maka macam mana kita nak muamalat dengan dia dengan cara yang diajar oleh syarak. Bagaimana cara yang diajar oleh syarak? Bukan ikut sensitivity kita, tapi mengikut apa yang diajar oleh syarak. Apakah kaedahnya? Apakah panduan Nabi? Apakah cara baginda Rasulullah mengajarkan kita bermuamalat dengan al-gharib? Al-gharib ni warga asing. Dan orang disebut dalam hadis, mautul gharibi syahadah. Mati orang yang berwarga asing ni, dia mati syahid. Kalau orang datang hadis Rasulullah, orang yang mati sebagai warga asing, dia bisa jadi kita pergi ke negara Filipina dan berdakwah di situ dan mati di tanah itu, maka mati itu dikira mati syahid. Dan kalau sekiranya dia orang kafir, bagaimana agama kita mengajar nak mempergaulinya? Sudah tentu dia tak sama dengan mempergauli orang ini, orang Islam, adik-beradik. Maka dalam agama kita ta'amul ma'al kafir, bermuamalah dengan orang kafir mengikut hukum syarak. Ada benda yang boleh dibuat, ada benda yang tak boleh dibuat. Wal adu, dengan musuh. Orang ni dia jadi musuh, dia orang Yahud, orang Nasrani. Maka kalau sekiranya kamu ada muamalah dengannya macam mana? Ada urusan jual beli dengannya, boleh ke? Dia sudah hukum syarak. Baik, kalau jual beli boleh, setakat mana boleh, dan perjanjian macam mana yang boleh. Ini disebut oleh syarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bermuamalah dengan manusia ini bukan dengan satu level, berdasarkan individual, dan setiap daripada mereka ini berbeza di antara satu dengan yang lain. Kata pengarang kitab, wa ta'amul bainan nasi bi'tibarihi maidanan daruriyyan muhimman dafinan lil insani anhu. Dan bermuamalah dengan manusia ini ianya
penting dan tak ada orang pun yang boleh terlepas daripadanya. Yang bagi an yakuma ala ususin wa qawaid awaliyatin salimatin wa rasikhatin likai yakuna saliman wa hasana. Kata dia, bermuamalah dengan manusia ini, maka hendaklah seseorang itu dia berdasarkan asas-asas dan kaedah-kaedah yang lebih utama supaya pergaulan itu dia jadi pergaulan yang baik. Maka kadang-kadang setiap orang dia ada cara yang sama, memang ada kadang-kadang. Tapi misal contoh gambar kita dengan isteri, dengan anak, dia akan ada satu jenis pergaulan, semua memang macam tu kita buat. Tapi akan ada lebih di mak, lebih dari sini. Misal contoh isteri dengan mak, mana dulu nak didahulukan nafkah? Isteri. Baru mak, misalnya tu. Dari sudut nafkah diri dulu, kemudian isteri, kemudian ibu bapa jika mereka faqiraini. Waris dalam disebut oleh fuqaha, jika kedua-dua mereka faqir, dan anak. Jadi kata para ulama kita, dia ada level dan berbeza. Ada di sini kita tambah, di sini kita akan kurangkan. Jadi itu muamalah berdasarkan apa yang diajar oleh syarak. Lalu kata pengarang kitab, ad-dinu qanunun samawiyyun wada'ahu Allah li khalqihi liyattabi'uh. Agama ni adalah salah satu peraturan yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit, wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala yang meletakkan peraturan ini bagi hamba-Nya supaya hamba ini dia mengikut. In qala Allah Ta'ala inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ialah agama Islam. Maknanya apa? Maknanya agama yang sahih adalah agama Islam. Di sini berdasarkan ayat ini, hati-hati dengan istilah yang digunakan dalam sebahagian buku. Mereka kata al-adyanus samawiyah, agama-agama langit, agama-agama samawi. Dia guna plural, dia tak guna singular agama samawi. Kalau guna dengan singular betul, dan dimaksudkan dengan singular agama samawi ialah agama Islam. Tetapi kalau guna dengan plural, agama-agama samawi, dan mereka yang menggunakan istilah ini yang tak pernah ada di zaman salaf dan juga di lidah-lidah ulama kita, yang mereka maksudkan ialah fahaman liberalisme, yang mereka kata bahawa semua agama itu benar, sama ada Islam ataupun Yahudi ataupun Nasrani. Maka ini agama-agama samawi ni, hati-hati, ini satu istilah baru yang digunakan, dimasukkan dalam sebahagian buku teks. Dan ini bukan daripada apa yang disebut oleh ulama-ulama kita. Tak ada. Kalau cari pendapat ulama dalam hadis tak ada. Apatah lagi dalam Quran. Al-Quran sebut agama semua anbiya Islam, tidak Yahudi dan tidak Nasrani. Nabi Musa dia bukan Yahudi. Nabi Isa dia bukan Nasrani. Nabi Musa Muslim dan Nabi Isa Muslim. Nabi Adam Muslim. Seluruh anbiya muslimun. Tidak ada nabi yang dia Yahudi dan Nasrani ataupun Majusi dan apa-apa ajaran yang lain daripada agama Islam. Seluruh anbiya ajar supaya menyembah Allah. Tak ada anbiya yang kata Isa ini Tuhan, Maryam ibunya, bapaknya ialah Allah. Tak ada di kalangan ulama yang kata ini. Tak ada anbiya yang ajar kepada agama yang seperti ini. Ini makna inna ad-dina indallahi al-Islam. Dan Allah berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, dia cari agama lain daripada agama Islam, falan yuqbala minhu, Allah tidak terima daripadanya agama tersebut. Ia bukan agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang memilih agama lain daripada agama Islam, dia akan rugi di hari kiamat. Ini maknanya orang yang memilih agama Islam, dia akan untung di hari kiamat. Ini makna
firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tuan-tuan, setengah golongan liberal dia guna ayat Al-Quran, lalu dia kata lakum dinukum waliyadin. Bukankah itu menunjukkan kita boleh memilih mana-mana agama? Kita kata ayat ini bukan maknanya optional, pilihan, ikut suka lah nak peluk Islam, ikut tak nak pun boleh juga. No, ini bukan makna lakum dinukum waliyadin. Siapa maknanya? Kata ulama tafsir, makna lakum dinukum waliyadin, lakum dinukumul batil fa'alaikum an tatrukuh. Kamu bagi kamu agama yang batil, yang salah, yang ia sesat, dan hendaklah kamu meninggalkannya. Waliyadin, dan bagiku agama al-haq fa'alaikum an tattabi'un, dan hendaklah kamu mengikutnya. Ini makna firman Allah lakum dinukum waliyadin. Bukan makna lakum dinukum waliyadin kamu boleh memilih mana sahaja agama yang kamu ingin. Ini bukan makna ayat lakum dinukum waliyadin, dan makna ini yang biasa mereka ungkapkan oleh golongan-golongan liberal telah. Dan kata pengarang kitab fal islamu huwa ad-dinul ladzi radiyallahu li'ibadihi wa amarna bittiba'ihi. Dan agama Islam ialah agama yang Allah redha dan kepada hamba-hambanya, dan dia yang memerintahkan kita supaya mengikut agama ini. Fa kullul anbiya'i muslimun, dan setiap anbiya ini muslimun. Maknanya sejak daripada Adam hingga Nabi Muhammad semuanya beragama Islam. Faman kana muttabi'an li Musa fahuwa muslimun musawiyyun. Kalau orang itu dia mengikut Nabi Musa, zaman Nabi Musa, ada tak orang yang beriman dengan Nabi Musa? Ada. Baik, orang yang beriman dengan Nabi Musa, so kita panggil apa? Kita tak panggil Yahudi, kita panggil muslimun musawiyyun. Muslimun musawiyyun. Apa maknanya muslim? Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Muslim musawiyyun, yakni dia beriman dengan Allah, bahawa Allah Esa tidak ada sekutu baginya, bahawa dia yang berhak disembah, dan dia beriman dengan Rasul yang diutuskan kepadanya di zaman itu, ialah Nabi Musa. Aku bersaksi bahawa tiada yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Musa itu adalah utusan Allah. So dikatakan mereka ini Muslim musawiyyun, yang mengikut Nabi Musa. Dan yang mengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebut dengan muslimun isawiyyun, muslim yang beriman dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Muslim kerana dia tidak meyakini ketuhanan melainkan kepada Allah. Dia kata, saya bersaksi bahawa tiada yang disembah melainkan Allah, wa anna Isa Rasulullah, dan bahawa Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita panggil dia muslimun isawiyyun. Dan kata para ulama, dan sah untuk kita kata bagi kita di zaman ini yang mengikut Nabi Muhammad, muslimun muhammadiyyun, muslim yang dia berasulkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti kata kita mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah nabi di zaman kita, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Lalu kata pengarang kitab rahimahullah taala, Islam ini agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama yang selain daripada agama Islam, maka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu-dulu tuan-tuan, di zaman Nabi Adam muslim, isterinya Hawa muslimah, anak-anaknya semuanya muslim. Belum berlaku lagi kekufuran di zaman Adam. Tak ada lagi kekufuran di zaman Adam alaihi salatu wasallam. Adam, isterinya dan anak-anaknya ketika ini belum ada di permukaan bumi kekufuran. Semuanya di atas agama Islam berdasarkan firman Allah, kana
umat yang satu itulah Islam. Dan bila meninggalnya, hatta bila berlaku pembunuhan Qabil dan Habil, kedua-duanya di atas agama Islam. Kedua-duanya Qabil dan Habil ini kedua-duanya musliman, dua-duanya muslim. Tapi mereka buat dosa inilah. Cuma mereka kedua-duanya muslim. Belum lagi mereka tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterusan keadaan ini sehingga zaman Syith, Nabi yang datang setelah itu ialah anaknya Adam. Anak Adam jadi Nabi setelah itu, namanya Syith. Syith dia Nabi lagi Rasul. Dan di zaman Syith, dan orang yang mengikut Syith Muslim dan pengikut dia Muslimun. Orang yang mengikut Nabi Syith Muslimun. Tak ada di kalangan mereka yang kafir. Tak ada. Kemudian di zaman Nabi Allah Idris yang datang setelah Syith, Idris Muslim, dan orang yang mengikut Nabi Allah Idris juga Muslim. Bila mula-mula berlaku kekufuran? Setelah Idris dengan 1000 tahun setelahnya. Maknanya setelah Idris 1000 tahun setelah itu mula zahir kekufuran di kalangan manusia. Dan tuan-tuan, di antara Idris dengan Nabi Nuh ada jarak 1000 tahun. Dan jarak 1000 tahun ini yang disebut dengan Al-Jahiliyatul Ula, yang kita sebut Jahiliyah pertama ini. Adapun di zaman Nabi Isa dan Muhammad itu Jahiliyah yang kedua. Adapun Jahiliyah yang pertama itu di antara Nabi Allah Idris dengan diutuskan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang jarak dia adalah 1000 tahun perbezaannya. Dan setelah itu tuan-tuan, setelah 1000 tahun lepas Nabi Idris 1000 tahun berlaku kekufuran. Di zaman itu boleh mengukir orang-orang yang saleh di zaman itu. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad, mengukir patung itu haram dalam 4 mazhab. 4 mazhab haram mengukir patung: Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi. That's why yang orang viralkan haram pegang teddy bear berdasarkan 4 mazhab itu. Dia tidak ada khilaf tentang isu ini. Diambil daripada perbahasan 4 mazhab tersebut kerana ia pada pensyariatan Nabi Muhammad. Adapun pensyariatan sebelumnya boleh ukir patung manusia yang saleh di zaman dahulu, tapi bukan untuk menyembahnya, untuk jadikan ingatan bagi manusia yang datang setelah itu. Tetapi apa berlaku? Apabila diukir lebih kurang 10 orang saleh di zaman itu, maka generasi yang pertama yang ukir itu sudah tiada. Maka datang generasi yang kemudian, dia tak tahu apakah cerita pengukiran patung-patung ini. Maka syaitan mereka masuk di dalam patung-patung ini dan mengeluarkan suara, dan mereka kata bahawa datuk nenek kamu dulu sembah ini patung. Maka generasi ini yang datang setelah itu, yang munafik, tak tahu apa yang kosong, mula mereka menyembah patung ini. Makin lama tersebar, makin ramai tersebar, sehingga melata kekufuran dalam masyarakat pada ketika itu. Sehinggalah Allah utuskan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Nuh ialah Nabi yang pertama yang diutuskan kepada orang kafir. Bukan dia Nabi yang pertama secara mutlak, kerana Nabi yang pertama secara mutlak itu adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Nuh, ia adalah Nabi yang pertama diutuskan kepada orang kafir. Kerana sebelum itu belum ada lagi orang kafir di permukaan bumi. So ini dari sudut sejarah baru bermula orang kafir di permukaan bumi. Baru mula-mula ada. Adapun Muhammad bin Abdul Wahab, dia keliru. Dia kata Nabi Adam bukan Nabi. Maka dia kata Nabi Nuh ialah Nabi yang pertama. Sebenarnya keliru di mana? Keliru dengan hadis Rasulullah SAW
yang mengatakan bahawa Nabi Nuh ialah Nabi yang pertama di permukaan bumi ini, yang sebetulnya untuk orang-orang kafir. Bukan maknanya sebelum itu tak ada Nabi. Sebelum dia ada Idris, dan sebelum dia ada Syis, dan sebelum dia ada Adam. Dan Adam itu Nabi dengan secara ijma'. Dalam Quran sebut, Innallaha astafa Adam wa Nuhan. Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dan Nuh istafa, dipilih mereka ini sebagai Nabi. Al-Qurtubi kata pemilihan Nabi Nuh dan Nabi Adam adalah pemilihan sebagai Nabi. Ini dalil bahawa Adam itu Nabi. Dan dalil daripada hadis Adam faman siwahu minan nabiyyin tahta liwa'i yawmal qiyamah. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, Adam dan selain daripada Adam di bawah panji saya nanti di hari akhirat. Di kalangan anbiya dan di bawah panji saya di hari akhirat. Maknanya Adam itu di kalangan anbiya. Nabi sendiri yang kata Nabi Adam di kalangan anbiya. Maknanya dia Nabi. Dia Nabi lagi Rasul. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak benar menafikan kenabian Adam alaihi salatu wassalam. So di sini ulama kita menolak Muhammad bin Abdul Wahhab yang sebut dalam kitab dia Usul Salasah, dia kata Nabi yang pertama ialah Nuh. Maka ulama tak setuju ini kerana Nabi yang pertama bukan Nabi Nuh. Nabi yang pertama ialah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Nuh itu Nabi yang pertama bukan secara mutlak, tapi kepada orang-orang kafir di zaman itu. Jadi tuan-tuan, setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam datang nabi-nabi yang lain, dan setiap daripada nabi setelah itu semua mewaspadakan masyarakat daripada jatuh di dalam kesyirikan. Dan datang seakhir nabi yang di akhir zaman, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad bukan dia yang mula-mula sekali mendatangkan Islam. No, bukan. Nabi Muhammad dia mentajdidkan dakwah supaya orang memeluk Islam. Ia adalah seruan Nabi-Nabi sebelumnya, dan dia mentajdidkan seruan, memperbaharui seruan kepada agama Islam. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyokong Nabi Adam, Nabi Muhammad dengan mukjizat seperti mana menyokong Nabi-Nabi sebelumnya dengan mukjizat-mukjizat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala wa ana awwalul muslimin, kan dalam kita baca doa iftitah tu, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dalam Quran wa ana awwalul muslimin. Awwalul muslimin bukan maknanya Nabi Muhammad itu orang Islam yang pertama. Secara mutlak maknanya Nabi sebelumnya bukan beragama Islam. No, bukan itu maknanya. Apa kisah dia? Setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit, dia tak dibunuh dan dia tak disalibkan, tetapi warid dalam walakin syubbiha lahum, yakni dijadikan ada seorang lelaki dari kalangan sahabat dia, dijadikan wajahnya seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, maka dibunuh lelaki tersebut. Bila diangkat Nabi Isa, orang Islam berkurang yang sedikit demi sedikit, sehingga tinggal tak ada sesiapa pun di permukaan bumi. Dan ketika itu hanya Rasulullah sahaja di permukaan bumi. Dan Allah berfirman, wa ana awwalul muslimin. Nabi Muhammad adalah nabi pertama di saat itu di kalangan muslimin. Jadi sampai di sini, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.